Apabila diberikan jawatan ini, dia bukanlah satu benda yang diminta, dan dia bukanlah satu perkara yang mudah. Dan Al-Faqih pun dapat jawatan ini bukan dengan kehendak sendiri ataupun memang nak untuk memegang jawatan sebab ini satu amanah yang besar. Tapi Al-Faqih cuba untuk menerima walaupun rasa diri ini tak mampu. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat adanya sahabat-sahabat yang banyak membantu, akhirnya kami dapat jalan walaupun step by step, satu persatu untuk melakukan dan menguruskan pentadbiran dengan baik. Sebab apa? At-Ta'awun ini terbentuk daripada pelbagai golongan yang mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza. Masing-masing ada yang pernah bersekolah menengah, ada pernah masuk universiti, dan ada yang dulu hanya belajar di madrasah dan ma'had-ma'had. Jadi mungkin kekurangan pengalaman itu menyebabkan kekurangan bagi kami dalam pengurusan dan pentadbiran dan melakukan aktiviti-aktiviti. Tapi Al-Faqih sangat bersyukur apabila mendapat sahabat-sahabat dan mereka yang supportive, mereka yang memberi sokongan, yang sanggup berganding bahu, sanggup berkorban untuk bersama-sama. Walaupun kita kadang-kadang terpaksa tanazul, kalau bahasa Arab je tanazul, kita terpaksa merendahkan diri kita mengikut step mereka, mengikut langkah mereka, jejak langkah mereka, sehingga kita dapat capai walaupun tak 100% daripada matlamat yang kita nak, tapi kita dapat capai mungkin hampir lebih daripada 50%. Waktu terima tu, waktu malam yang kita mesyuarat, ingat lagi kita mesyuarat akhir tu dekat tempat jalsah Isnin tu, kat belakang, kat pentas tu, sampai nangis-nangis masing-masing menolak untuk menerima jawatan ni. Masa benda ni bukanlah satu amanah yang mudah. Janganlah fikir semua yang dapat jawatan dalam tahun ni maksud mereka nak jawatan tu. Dan mungkin ramai lebih layak, dan sepatutnya yang menjadi yang mendapat jawatan ni adalah saudara Noh Bakri. Al-Faqih selaku naib pengurusi ataupun naib presiden untuk tahun ni, bagi Al-Faqih semuanya rintangan. Sebab ni first time Al-Faqih buat masuk dalam satu organisasi. Dan sebenarnya naib pengurusi ni bukanlah jawatan yang terlalu sukar, cuma dia perlu banyak berfikir. Sebab untuk banyak duduk dalam mesyuarat dan bagi buah-buah idea ataupun pandangan-pandangan tentang untuk at-ta'awun, untuk mana-mana majlis. Jadi benda tu bagi Al-Faqih sangat sukar. Sebab kita perlu berfikir macam mana untuk khidmat dengan tulab, untuk bantu tulab, sedangkan kita sendiri pun perlu dibantu. Sebelum-sebelum ni paling pun kita kadang-kadang laporan lambat keluar ataupun orang, sebab kita dekat dalam Mustafa belajar juga Jadi kalau nak tulis laporan tu tak sempat, kadang-kadang tak sempat. Setiausaha pula jam sebab tunggu orang tulis laporan, jadi kita tak boleh nak type. 3 bulan lepas Ana dekat Mishtah. Yang paling berat apabila saudara Amir Hazib pindah ke Mishtah untuk menjadi mudaris di sana. Jadi Ana lah yang mengambil alih tugasnya selama dalam 2-3 bulan. Jadi kat situ barulah Ana rasa betapa beratnya untuk Ana berjalan sendiri dalam menyediakan minit mesyuarat. Dan Ana jujur ni adalah first time Ana memegang jawatan ni. Pada awal ditubuhkan at-ta'awun, rasa mudah sikit lah sebab duit pun tak banyak. Setakat sebulan 50, sebulan $50, sebulan $50. So masuk duit habis. Tapi bermulanya rintangan dan agak berat dalam dah hari ni bila duit dah mula banyak orang menyumbang, bisnes berjaya dan macam-macam lagi duit masuk. So time tu kita dah mula fikir lah, nak susun duit macam mana, nak ni. So time tu kita kena cari kat Google macam mana nak buat penyata kewangan. Benar hari dia akan menguruskan duit keluar masuk. Dari segi anak akan menjana duit supaya dia lebih bertambah dan stabil. Cabaran untuk Daulah Rahmah ni banyaklah dari segi keuangan masuk keluar kita dapat daripada mak ayah yang beri duit tanpa bagi khabar, dan ada yang pajar-pajar minta duit, dan pajar yang minta duit tapi masih mak ayahnya yang belum. Macam-macam cabaran. Ada satu kes ni yang mana ada duit yang masuk sampai sekarang tak ada penuntutnya lagi dan tak ada khabar. Jadi duit tu masih kekal dan kita simpan. Kalau ada yang tuntut, kita akan serahkan dan kita akan jaga. Kita akan guna duit tu. Lepas tu kita dengan pegang duit ni, kita boleh jumpa kawan-kawan yang susah,
kawan-kawan yang senang, kawan-kawan yang sederhana, kita boleh tahu dan kita boleh bantu mereka. Kat sini kita boleh lebih kenal lagi kawan-kawan dari sudut kewangan. Bila kita dengar kebajikan, tu bermaksud kita perlu cakna dengan pelajar. Cakna ni apa? Itu kita mengambil berat tentang hal ehwal pelajar. Semakna daripada segi seseorang pelajar tu susah ataupun tidak, dia orang ni ada di antara mereka ni perlukan bantuan dari segi wang, perlukan bantuan daripada segi pengurusan pasport dan juga visa mereka, perlukan bantuan daripada segi urusan kalau mereka ditimpa kemalangan atau apa-apa seperti sakit dan juga selainnya, perlu kita yang kena ambil cakna. Agak berat untuk kalau dalam ekskul lajnah kebajikan ni banyak kerja dia. Jadi terkadang tu kalau contoh dalam pasport dan juga visa, kita dah umumkan tarikh sekian-sekian semua perlu hantar apa yang prosedur yang diperlukan daripada segi salinan pasport dia, daripada segi salinan visa, daripada segi salinan surat beranak, gambar dan selainnya. Jadi mereka ni terkadang ada di antara mereka yang lambat dalam berikan apa yang kita minta. Lajnah perhubungan ni dia punya, orang kata, lingkaran dia besar sebenarnya, sebab dia berkaitan dengan furuk. Jadi kita kena keluar daripada Darul Mustafa, kita kena sampaikan maklumat pada teman-teman, pada sahabat. Kadang-kadang biasalah orang kata, dugaan tu memang banyak. Kadang-kadang kita nak pergi nak sampaikan maklumat tapi banyak penghalang. Kadang-kadang tu kalau kita buat majlis, ramai yang datang. Kadang-kadang kita buat majlis, kadang yang datang berpekerat je. Itu biasalah tu. Tapi ala kulli hal, apa yang kita nak, majlis ke ijtima' yang kita buat, kita nak satukan kita nak satukan pelajar-pelajar Malaysia. Bila kita satukan antara jasad-jasad kita, insya-Allah satu hari Allah satukan hati-hati kita. Itu tujuan lajnah maqasid dan juga lajnah-lajnah yang lain. Dan juga kalau kita tengok atas nama lajnah maqasid ini adalah satu nama yang sangat besar. Bila kita tengok balik, apa yang Darul Mustafa nak pada semua pelajar Mustafa adalah tahqiq maqasid salasah. Tapi bila kita letakkan satu lajnah maqasid salasah, itu adalah satu tanggungjawab sangat besar. Macam mana kita tahqiqkan dalam diri para pelajar tu maqasid ilmu, maqasid dakwah dan maqasid suluk tu ada dalam diri mereka. Itu memang satu perkara yang sangat besar. Ada juga kenangan pahit yang anda lalui, macam orang minta kita siapkan kerja. Jadi anda dah siapkan, tiba last minute dia minta kita tukar macam ni, design tak cantik, orang komen apa semua. Jadi itu antara benda ataupun perkara yang buatkan kita rasa macam tak sedap lah. Bila kehilangan duit, bila duit tak cukup, bila buat satu program dah setting duit macam ni tapi tukar kat surafah lain pula, kita pula kadang-kadang tu terpaksa keluar duit sendiri. Itu lah, kalau yang korang nak tahu, itu sedih keluarkan duit sendiri. Jadi bila kita berkhidmat dalam at-ta'awun, subhanallah, ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Jadi kalau kita sampaikan kebaikan ataupun kita beri nasihat masalah, jadi ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Ada yang cakap, alah ada ni poyo je lah, acah-acah baik, alah ada ni pun mukhalafah juga, sibuk-sibuk nak jaga tepikan orang lain dan sebagainya. Jadi perkara tu sedikit sebanyak memberikan efek dan kesan kepada seseorang yang berkhidmat dalam ta'awun sendiri. Ada hari kita akan dibenci. Sebab apa? Sebab kita buat benda yang baik. Kita nak orang semua jadi yang terbaik. Ada hari kita akan letih, ada hari kita akan senang. Tapi itu semua rintangan yang sekejap je. Bila kita dah buat, kita dah bagi yang terbaik, kita akan dapat natijah dia. Kita orang pada awal-awal bila terasasnya ta'awun ni, kita buat banyak jalsa dengan para kudama, dengan Ustaz Nasrullah, dengan Ustaz Luqman, dengan Syed Mustabah, dengan Ustaz Fadil Al-Yamani, dengan Ustaz Ali Imtaz dan yang lain-lain. Banyak pengalaman yang kita dapat, banyak keteguran, banyak kritikan, dan kadang-kadang kita rasa down, rasa nak jatuh.
Jadi dari situ kita perlukan sahabat sama-sama bekerjasama untuk melakukan perkara ni. Dan Al-Fagir sendiri terus terang, kadang kita penat. Kita masuk kelas, kita tak dapat fokus dengan kelas, kita terfikir yang lain. Lepas tu bila masuk bilik, kita tak nak tidur malam, fikirkan masalah-masalah pelajar, fikirkan bagaimana kita nak lakukan aktiviti yang sesuai untuk pelajar semua. Sampai kadang-kadang kita rasa down sangat. Kita nangis seorang-seorang, duduk seorang-seorang kat tilap tu menangis. Apa yang perlu aku lakukan? Bagaimana aku nak aturkan? Dan rasa diri kita akhirnya kita yang terbengkalai, kita yang sendiri jatuh, kita sendiri yang ke laut. Tetapi sebenarnya sepanjang tahun ni, rintangan yang paling sukar sebenarnya bukan untuk kerja tahun tu sendiri. Sebenarnya masalah hati ketika berada dalam organisasi tu, itu paling sukar. Benda tu yang paling banyak letihkan Al-Fagir lah, kalau dari segi Al-Fagir. Sebab dalam tahun ni kita dapat tahu kita punya niat atau niat dalam dakwah ni ikhlas kerana Allah ataupun tak. Sebab bila kita dapat jawatan, masa ni macam-macam benda yang kita diuji. Kadang-kadang kita rasa untuk terima arahan daripada seorang yang lebih muda ataupun jawatan yang lebih rendah, benda ni tak patut, tapi benda tu sangat bagi kesan dalam hati. Sebab tu sepanjang Al-Fagir 2 tahun dekat tahun ni sangat letih, terutama masalah hati ni lah. Kita cuba nak bersihkan hati, tiba-tiba dapat jawatan yang perlukan hati yang sangat bersih, dan tu sangat sukar lah.